Bismillahirrahmanirrahim. Okey kelas, bangun. Okey, mana ketua? Tak ada. Penolong? Tak datang. Awaklah mengetuai bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, kita mulakan kelas dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Okey, untuk kelas hari ini, tajuk yang Ustazah pilih bukan semata-mata dia adalah tajuk yang akan masuk dalam peperiksaan akhir tahun, tetapi lebih besar daripada itu, ini adalah tajuk yang sepatutnya orang Islam kuasai. Okey, apakah tajuknya? Saya tunjuk gambar dulu. Okey, kat tangan Ustazah ni ada sekeping gambar yang ada satu maksud. Okey, apa maksud dia? Apa? Jangan main handphone. Okey, kalau yang ini pula. Jangan tidur. Okey, ini kalau tak kat kelas boleh ni. Okey, ini mungkin biasa tengok. Okey, macam mana dengan yang ini? Itulah satu dia kan, sini tangan dengan kasut. Okey, last kali ni confirm satu tempat dia ada ataupun dua tempat yang famous, iaitu zon tutup aurat. Kat mana? Masjid. Okey, jadi kebiasaan empat tanda ini banyak di masjid. Okey, soalan Ustazah seterusnya. Apakah tujuan? Tujuan tanda-tanda ini kita letak dekat masjid. Siapa boleh teka dan cuba jawab? Katakan. Kenapa tanda-tanda ni ada dekat masjid? Bukan dekat mall. Mall mungkin ada, tapi masih ada dekat mall. Itu pun ada dekat surau. Ataupun kalau zon tutup aurat ni ada dekat mahkamah. Apa dia? Cuba. Apa dia? Etika. Yes. Okey. Sebab berani menjawab. Dapatlah satu gula-gula. Pandai. Okey, ini baru starting Okey, itu adalah etika. Kalau dalam bahasa fiqahnya kita kata adab. Kan? Itu adalah adab-adab di masjid ataupun akhlak-akhlak yang baik di masjid. Okey. Sebelum kita teruskan, untuk kelas hari ini kiranya ada 3 perkara yang Ustazah akan ajar kepada kamu semua, dan pastikan kamu dapat ketiga-tiga ni. Kalau tak dapat, angkat tangan beritahu Ustazah tak sampaikan lagi yang ini. Okey. Ini apakah 3 tu? Ini hukuman tu? Ni. Okey, jadi 3 benda itu adalah pertama, menyatakan maksud masjid. Yang kedua, mengkategorikan adab. Dan yang ketiga,
Jadi kita pergi yang pertama. Yang pertama iaitu maksud masjid. Jadi apakah maksud masjid ni? Siapa pula nak cuba? Tempat beribadah. Kalau dalam peperiksaan dia tanya istilah bahasa, dari segi bahasa bolehlah jawab dia adalah sajadah, iaitu kata saja sajadah, tempat orang sujud. Kalau dalam bahasa Arab dia tambah mim. Kita tambahkan mim barulah jadi masjid, tempat orang solat, tempat orang sujud lah. Jadi kalau dari segi istilah kita cerita je tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang mana? Orang Islam. Jadi sekarang ni nombor 1 settle. Selesai. Nombor 2, kita masuk aktiviti yang kedua. Jadi yang ni kita buat aktiviti sikit. Ustazah akan bagi kertas ni. Siap seorang. Itu. Tu lepas. Tu lepas siapa? Satu, 2. Baik, tolong. Bagi siap seorang. Apa kamu kena buat dalam kertas tu? Senaraikan ataupun tulis 2 adab di masjid yang kamu tahu. Selain daripada yang Ustazah tunjuk 4 tadi. Apa-apa sahaja adab di masjid ataupun adab kat masjid lah yang kamu tahu. Boleh cuba fikirkan. Baik. Saya harap semua dah dapat tulis. Seterusnya, apa yang kamu kena buat, cuba kongsikan dengan kawan belakang ke, sebelah ke. Cuba tengok apa yang kita tulis dengan kawan tu, yang tak sama je tulis tambahan. Yang sama kekalkan. Cuba tengok orang sebelah lah, orang sebelah. Yang perempuan tengok orang sebelah, lelaki tengok belakang. Tak dengar. Cuba tengok yang dengan orang belakang. Dua-dua sama? Tak sama. Ada. Yang tak sama tambah. Yang tak sama tambah. Yang sama biarkan. Tengok-tengok. Jangan berlari. Jadi sekarang ni kita masuk tajuk yang kedua, iaitu mengkategorikan adab. Sebelum tu wakil seorang baca kan? Tadi aku dah baca. Dah panggil nama lah. Humaira Al-Husna. Mana? Silakan baca apa adab yang awak tulis. Yang awak tulis. Sekali. Tak sampai dekat sini aku. Apa dia? Duduk dan tertib di dalam masjid, berzikir dan membaca Al-Quran. Berzikir dan membaca Al-Quran. Baik, terima kasih. Satu tepukan untuk Humaira. Satu. Itu banyak tu. Yang kedua, so ada 2. Kita tengok daripada Johan pula. Johan Hakimi. Siapa? Awak? Sila. Bersopan santun memasuki masjid. Lagi satu. Jangan berlari. Jadi sekarang ni yang Ustazah rasa lah rata-rata kita terlupa 2 kategori ni. Iaitu kategori masuk masjid dengan keluar masjid. Kebanyakan yang tulis ni Ustazah rasa mesti ketika berada di dalam masjid. Betul?
Jadi dalam buku teks, dalam pelajaran yang kamu belajar ni, ada dua kategori yang selalu kita terlupa, iaitu masuk dengan keluar. Jadi Ustazah minta semua tengok buku teks. Buku surat 211. 212 ada di situ kategori. So ada berapa kategori adab di masjid? Ada masuk, berada dan keluar masjid. Okey, baik. Kita tengok yang masuk masjid tu. Masuk masjid ada satu doa masuk masjid. Apa nama doa tu? Macam mana doa tu dibaca? Allahumma inni Allah maftah. Allah maftah li abwaba rahmatik. Okey, itu satunya doa. Maksud dia sahaja bukakanlah pintu rahmat kepadaku. Okey, kalau doa keluar masjid apa dia? Allahumma inni as'aluka min fadli. Sesungguhnya aku memohon kepada engkau berikan kelebihan kepadaku. Okey. Dan ini famous sangat ditanya berkenaan dengan adab masuk. Kalau masuk kita langkah kaki apa? Kanan. Kalau keluar masjid kaki kiri. So jangan tertukar. Itu antara yang kita boleh amalkan lah. Dan kemudian di dalam masjid yang kamu kena tahu tambahan dia, ada solat sunat tahiyatul masjid. Apa solat sunat tahiyatul masjid ni? Berapa rakaat? Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebaik sahaja kita masuk ke dalam masjid. Pandai, Masya Allah. Alright. Jadi pelajaran yang kedua kita dah dapat. Kita pergi kepada yang ketiga dan itu yang terakhir. Okey, sebelum tu Ustazah minta nanti buatkan jadual yang sama dan letakkan, maksudnya sekarang ni kamu pegang note tadi tu kan. Cuba tampal dekat bahagian mana. Masuk masjid ke, dalam masjid ke, keluar masjid. Contoh tu ta'aurat. Ta'aurat boleh jadi masuk, boleh jadi keluar kan. Tak apa, tampal je dulu. Itu sebagai nota tambahan. Okey, baik. Kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga ni Ustazah ada soalan lah nak tanya. Okey, melihatkan situasi pandemik sekarang ni. Masjid tutup hampir berapa tahun? 2 tahun masjid tutup. Jadi setelah masjid dibuka, orang Islam lah terutamanya masih lagi takut nak pergi masjid, ataupun mungkin yalah hati manusia ni bila dah enjoy kan, so lama-lama dia jadi tak nak dah pergi masjid. Makin jauh kan, itu kuasa syaitan yang dia berjaya buat orang jadi macam tak payah lagi masjid, nanti kena COVID. Walaupun fahaman itu agak salah sebenarnya, sebab sekarang ni masjid buka dan dalam SOP yang ketat kan, dikawal. Jadi saya nak tanya pandangan kamu semua, macam mana kita nak hidupkan balik suasana masjid? Siapa ada pandangan? Okey, jadi saya bagi masa 2 minit, tuliskan dalam buku tulis. Ni soalan kebat sikit. Cuba tulis 2 cara untuk menghidupkan kembali suasana masjid. Boleh bincang dengan kawan. Dua cara untuk mengimarahkan kembali masjid. Okey, siapa sudi untuk kongsikan pandangan dia? Sebelum Ustazah panggil nama, menjemput bakal-bakal AJK Masjid. Ataupun Ustazah panggil nama je lah. Nak? Okey, silakan.
membuat majlis, contohnya seperti majlis khatam Quran atau kelas mengaji. Second, memanggil penceramah jemputan dari luar untuk membuat sesi ceramah. Okey, baik. Cadangan yang baik, terbaik. Terima kasih. Okey. Jadi kita bagi hadiah special sikit lah. Thank you. Jauh. Boleh, boleh. Okey. Ada siapa nak lagi? Cuba. Bakal-bakal imam ni? Tak ada? Hai, saya dah panggil lah. Tadi, Haziq, Muhammad Haziq. Awak? Okey. Menyuruh. Okey, Haziq, apa pandangan Haziq? Menjaga SOP supaya dapat pergi masjid. Jaga SOP supaya COVID dapat dibendung dan boleh solat di masjid seperti itu tanpa SOP. Okey. Satu jawapan yang baik. Itu jawapan boleh bagi extra mark tu. Okey, saya dapat sebab dia mencuba Ada lagi tak ni? Alamak, tak ada lah. Cuba ada. Nah. Sama. Okey. Baik. Jadi tips sikit untuk kalau untuk dalam peperiksaan lah. Sebaiknya tulis pada pandangan saya cara untuk mengimarahkan masjid adalah seperti sekian lah. Tapi kalau dalam garis panduan dalam buku teks ada berapa cara? Cuba tengok. Ada 4. Seperti yang Syikin cadangkan tadi kan. Menghidupkan majlis-majlis ilmu. Apa lagi kita boleh buat? Mengadakan aktiviti yang pelbagai. Terutamanya menarik minat macam-macam kamu semua ni lah. Kan? Waktu kelas PDPR ada yang bagi cadangan. Sediakan padang bola sebelah masjid. Lepas main bola terus azan terus solat. Ambil wudu dulu, jangan lupa. Okey. Ada lagi bagi cadangan sediakan bilik musafir. Tapi rasanya ada dalam buku teks juga kan. Rasanya kalau kita sediakan bilik musafir, kadang-kadang orang musafir dia tak nak solat sebab tengok-tengok masjid dah kunci. Sedangkan masjid lah menjadi tempat persinggahan kan untuk orang macam kita ni lah. Tapi mungkin ada isu-isu yang macam kes mencuri ke. Macam mana? Apa? Tak dengar? Curi duit dalam tabung masjid. Curi tabung. So kena kita nanti satu hari nanti mungkin kena cipta satu sistem. Lagipun sekarang dah ada iaitu QR code. Nak derma je guna QR code. Itu antara usaha yang sebagai orang Islam kita boleh naik taraf sistem masjid sendiri. Okey. Jadi rumusan yang Ustazah boleh buat apa yang kita nak belajar hari ni adalah berkenaan dengan adab. Adab-adab di masjid. Kenapa? Tengok tajuk dia pun dah jadi masjid destinasiku. Waktu awal-awal Nabi Muhammad SAW sampai dekat Madinah, dia bina apa dulu? Masjid. Sebab dia tahu itulah tempat berkumpulnya orang Islam. Dekat Malaysia ada berapa banyak masjid? Banyak. Jawapan dia banyak. Kalau dekat, tak payah Malaysia lah. Dekat BSP ada berapa masjid? Satu je? Masjid BSP. Masjid Kuis? Masjid Kuis. Okey, dekat kan? Masjid Bukit Mahkota dekat juga dengan BSP. Tapi masih lagi adalah isu-isu masalah-masalah yang orang panggil apa, keruntuhan akhlak, orang tak pergi solat. Masjid dah banyak, tapi apa silap dia kita kena baiki adalah dari segi adab lah. Mungkin antara orang tak nak pergi masjid sebab tandas kotor, apa lagi, apa panas, budak-budak bising. Tapi antara benda boleh buat adalah kita baikilah sistem masjid kan. Okay, insyaAllah. Jadi saya harap ketiga-tiga yang kita pelajari ni dapatlah kamu bawa balik satu. Ada soalan? Okey. Ada kerja rumah lah sebab tak nak bagi soalan. Okey. Kerja rumahnya adalah senang je. Muka surat 211. Siren dah bunyi.
Muka surat 211, baca dalil dan faham maksudnya. Okey? Itu je kerja rumah dia. Baca dan faham maksud dalil. Wallahualam. Okey. Tapi biasanya boleh jadi kalau masuk soalan subjektif, dia akan keluarkan dalil ni, dia tanya apakah yang dimasukkan dengan dalil tersebut. Lepas tu datanglah soalan nombor 2 yang berkaitan dengan dalil tu. Okey, jadi kalau apa-apa persoalan, kalau tak nak tanya sekarang, tiba-tiba terlintas ke, boleh PM Ustazah Rozimah lah PM Okey, baik. Saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih semua.